ketika Rasulullah memukul ataupun menyangkul sebatu besar untuk dipecahkan yang telah cuba dibuat oleh para sahabat berkali tak pecah, sikit-sikit je, maka Rasulullah hantam dia terbelah. 3 kali dia pukul, 3 cahaya telah naik memancar. Satu cahaya menuju ke arah negeri Yaman, satu cahaya menuju ke Parsi, satu cahaya lagi pergi ke arah Turki, Konstantinopel. 3 kali tak pecah. Para sahabat bersorak, pergi buang-buang batu itu. Dan dia bertanya, ya Rasulullah, kami dah ketuk kuat-kuat dan tak ada apa keluar, batu tak pecah. Macam mana Rasulullah ketuk 3 kali dah pecah dan cahaya naik 3 arah. Dia kata arah pertama ke Yaman, tak lama Yaman akan jatuh tangan kita, mereka akan jadi Islam. Yang mengalah ke Parsi, nanti negeri arah Parsi, negeri Iran sekarang ni akan menerima Islam. Dan yang mengarah ke negeri Turki, maka Konstantinopel, pusat pentadbiran Kristian yang paling kuat, akan jatuh ke tangan Islam. Bila jatuh tak? 700 tahun selepas Rasulullah wafat, tahun 1426, Muhammad Al-Fatih membuka Konstantinopel dengan mengambil alih daripada orang-orang Kristian. Jadi berlaku lepas itu di tengah bulan Ramadan ni, pada 7 hari bulan Syawal tahun yang kelima, memang datanglah serangan daripada orang-orang Ahzab yang kita panggil dalam surah Ahzab tu, ataupun peperangan terpanggil Khandaq, peperangan parit. Datang menyerang, mereka cuba meroboh masuk, tetapi tentera ada di keliling kanan di tempat lapar. Di tempat gelap tu mereka cuba mari, tapi bila sampai tengok-tengok ada parit. Akhirnya mereka bundur berkemah, dan mereka jauh di luar kota Madinah. Tunggu sampai ketika pada pelapar kita sekarang. Mereka mengharapkan orang Madinah lapar. Dia tak kira dia akan lapar. Sedangkan orang Madinah ni ada ladang, ada air, ada kurma. Ya, dia dah bawa aja. Tunggu sampai 2 minggu dah mula lapar. Cuba serang masuk, lompat dengan kuda jatuh 2-3 ekor dalam ni, pukul oleh Serina Ali, hancur habis 4-5 orang, tak berani dah. Kuda pada yang mati, ada yang diambil oleh tentera Islam lah, 7-8 ekor habis, tak berani masuk dah. Tetapi 2 minggu kemudian Allah membantu Rasulullah SAW dengan menurunkan ribuan pasir. Turunkan ribuan pasir, membungkus atau menghapus semua peralatan periuk, belanga, tentera dengan kemah-kemah habis, menggunung ribuan pasir. Maka mereka cabut lari balik dengan kekalahan yang memalukan sangat. 16,000 lawan 4,000, kalah balik tak. Sedangkan tentera Islam seorang tak mati, orang mereka 7-8 orang mati ketika langgar dengan kuda tu. Bila balik tu mereka terus putus asa, tak berani dah. Di ketika itulah Nabi naik ke dekat Khandaq tu, ada satu batu lebar. Nabi naik ke waktu tu berdoa sesungguh-sungguhnya, berdoa 2-3 malam. Akhirnya turun ayat Quran surah Al-Fatih, inna fatahna laka fathan mubina liyaghfiraka Allahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar. Maka di Masjid Khandaq tu dipanggil, ada satu masjid dipanggil Masjid Fatah. Kemudian lepas itu, maka Rasulullah dah dapat jawapan tu, dia pun bersedia untuk pergi menunaikan umrah. Katanya lepas itu turunlah ayat memerintah dia pergi menunaikan umrah, menunaikan haji atau umrah. Kenapa? Kerana ada satu ayat, saya ingat ayat tu, laqad sadaqallahu ru'ya, laqad sadaqa rasuluhu ru'ya. Tak ingat ayat tu. Maksudnya begini, sungguhnya benarlah mimpi Nabi, mimpi Rasul untuk masuk ke Mekah Al-Mukarramah untuk melaksanakan tawaf sa'i muhallikin ru'usin, untuk nak cukur rambut mereka dan putih rambut, aminin dengan cara aman.
Nabi pun berpakat dengan 1,460 orang penduduk masuk ke Mekah Mukarramah nak mereka umrah. Dipendekkan cerita, mereka ini tersangkut di Hudaybiyah kerana orang Quraisy tak percaya yang Nabi akan masuk untuk menunaikan umrah. Mereka percaya Nabi nak berperang, sebab dia tahu berapa kali serangan Quraisy kepada Madinah tak pernah menang. Jadi Quraisy di pasal naik orang Islam naik toncang, dia rasa dia kuat, dia nak serang pula Mekah. Tapi Nabi nak menarik perhatian orang Quraisy. Kami datang nak buat ibadat. Kalau kamu benarkan orang Yaman, orang Mesir, orang Syam boleh bebas masuk ke Mekah, tawaf, sa'i apa semua, kami anak Mekah yang kau halau ke Madinah takkan tak boleh masuk nak tawaf, sa'i. Namun orang Quraisy tidak setuju. Waktu kedatangan Rasulullah dekat nak sampai ke As-Salih, satu tempat setelah mereka semua berihram pakai ihram dengan tidak memegang apa senjata, datang pasukan Khalid bin Walid. Khalid dulu yang menggempur Rasulullah di peperangan Uhud, dia hantar daripada atas. Sekarang ni dia kavalri berkuda, dia datang, dia sekat Nabi. Dia tak perang, dia sekat. Sebab di situ ada Sayyidina Umar semua. Bila ada Sayyidina Umar, Khalid tak berani. Ya, kemudian mereka ini sekat Nabi, pergi sampai Hudaybiyah. Bila sampai Hudaybiyah, dia tahu dia tak boleh masuk, maka Nabi mengarahkan orang dia dirikan kemah. Bila dirikan kemah, tunggu je. Sekali bila buat kemah di Hudaybiyah tu tak ada air, dia arahkan semua para sahabat pergi cari air di mana-mana. Cari di keliling mereka. Tentera berkuda kepunyaan Khalid bin Walid, tapi dia tak serang, dia tengok lepas jauh. Dia kata nak serang, kita mana ada senjata, kita datang nak buat ibadat. Kalau orang Arab ni Quraisy serang mereka bodoh, sebab kita bukan main nak perang. Jadi politik kena jaga juga. Bunuh orang tak berlawan apa, bukan nak berperang. Kemudian bila cari air tak jumpa, akhirnya Nabi mohon kepada Allah, dia ambil satu anak panah. Walaupun mereka ini tidak memegang senjata, tetapi panah diikat di bawah buah unta, pedang-pedang diikat di bawah unta. Jadi apa-apa mereka akan gunakan. Kalau tidak, bebaslah, di tangan mereka kosong, tak ada apa. Jadi Nabi minta satu anak panah, dia mohon kepada Allah, dia paling anak panah. Bila anak panah tu tercacak saja, nampak basah pasir, korek ada air. Mereka dapat duduk, dapat korek air banyak. Situlah mereka hidup. Sebelih kambing-kambing yang di bawah ni, sebab mereka ni mengembara dengan kambing sekali. Bila sembelih kambing pun semua cukup makan, akhirnya dipendekkan cerita lah. Cerita yang panjang lebar, nanti tak ada umrah, kita cerita sejarah hari ni kan. Dipendekkan cerita, akhirnya berlaku perjanjian Hudaybiyah. Apabila orang Quraisy datang duduk cek, tengok orang ni pakai ihram, dia tak pernah pegang pedang pun, lembut sikit hati dia. Dan Nabi, mereka datang kacau ganggu semua. Nabi kata, janganlah balik kami semua, mari kita gunding. Kami nak pergi gunding ke umrah je. Di segi politik, kau benarkan orang lain pergi, mengapa kami anak Mekah tak boleh masuk? Tentu politik kotor. Jadi kekalahan berhujah itu menyebabkan mereka lembut. Bila mereka lembut, tak apalah, beginilah, mari gunding lah. Boleh. Jadi gunding dihantarkannya Osman. Bila nak hantar Osman, mula-mula hantar Umar kata, jangan hantar aku nanti sama ada aku mati atau aku mengamuk, walaupun dalam era. Jadi hantar orang yang baik, yang mudah bertolak ansur dengan Quraisy, hantar Osman. Bila hantar Sayyidina Osman, janji Osman, kami hantar hari ini petang, tengah malam kamu kena balik, sama ada Quraisy setuju kita masuk umrah atau tidak. Kalau kamu tak balik, kami anggap kamu sudah dibunuh oleh orang Quraisy. Sayyidina Osman pun pergilah.